Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. من يريد الله بخيرا يفقه في الدين. صدق الله ورسوله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Ketujuh, yakni syarat sah yang ketujuh, meninggalkan berkata-kata. Iaitu meninggalkan berkata-kata dengan sengaja yang bukan Al-Quran, zikir atau doa. Baik. Dalam setengah kitab, yang ketujuh ni tak masuk dalam syarat sah, tapi dia termasuk di dalam al-mawani', yakni perkara yang terlarang dalam sembahyang. Tapi musannif kitab ni, Syekh Daud Al-Fatani, dia menyebut perkara ni dalam perkara syarat sah. Itulah nama ulama, masing-masing ada ijtihad, masing-masing ada kefahaman, tak ada masalah. Baik, apa yang dikatakan di sini ialah dalam sembahyang kita tak boleh bercakaplah selain daripada Al-Quran, selain daripada zikir dan juga selain daripada doa. Tapi poin ini ialah berkata-kata dengan sengaja. Berkata-kata dengan sengaja, dengan niat nak bercakap. Kalaulah katakan tak sengaja, maka tak batal lah. Contohnya kataan yang sedikit. Sedikit kat situ dia ada bahasa je lah. Maknanya ulama berpandangan sedikit tu ialah paling tinggi pun dalam patah perkataan. Itu pun dengan tak sengaja, syarat tak sengaja. Kalau orang melatah, macam mana orang melatah? Orang melatah ni, dia tengoklah, kadang orang melatah ni sengaja. Macam ni orang sengaja melatah. Kan? Macam kita lah. Kadang terlanggar kawan ni, opocut kan. Itu melatah sengaja kan. Opocut ni seluruh negeri cakap opocut kan. Tak tahu apa makna dia. Itu sengaja. Dia orang melatah ni memang ada yang betul-betul dia luar kawal dia. Tak dapat kawal. Itu mungkin dah masuk penyakit lah. Jadi kalau melatah kan, maknanya dia tak batal lah. Kecuali lah dia jenis melatah yang berterus-terusan. Orang gini maknanya dalam sembahyang dia kena kontrol lah. Dia kena kontrol. Kalau sedikit dimaafkan, tapi kalau berterus-terusan, itu boleh membatalkan sembahyang juga. Dan batal ni juga bukan sekadar sengaja. Yang kedua ialah bercakap, berkata-kata dengan yang bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran tak ada masalah. Kalau zikir tak ada masalah. Kalau doa tak ada masalah. Contohnya kita baca dalam surah lepas Fatihah, kita baca surah Wattini Wazaitun Waturi Sinin sampai ujung kan. Fama yukazzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Maka sunat kita menjawab bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bala, bahkan wa ana, dan saya, ala zalika, atas yang demikian itu, minasyahidin, di kalangan orang yang bersaksi. Itu kaitan dengan ayat yang akhir itulah, surah At-Tin. Okay, itu termasuk dalam zikir. Termasuk dalam zikir. Maka tak ada masalah lah. Okey. Kemudian cuma syarat zikir dan doa ni itulah dia mesti dalam bahasa Arab lah. Dalam bahasa Arab. Contohnya selepas tasyahud, lepas tasyahud kita memang digalakkan berdoa. Selepas tasyahud akhir sebelum salam kita disunatkan
disunatkan supaya berdoa. Antara doa-doa yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca, antara tahiyat akhir hingga sebelum salam, Nabi baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingati Engkau dan bersyukur pada Engkau, dan tolonglah aku untuk aku baiki amalan aku, ibadat aku. Juga doa yang paling banyak Nabi baca, jadi doa yang paling banyak Nabi baca iaitu ya muqallibal qulub sabbis qalbi ala dini. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati aku dalam agamamu. Itu Nabi baca. Itu doa yang paling banyak Nabi baca. Selalu Nabi baca. Itu Nabi pun doa begitu. Tambahlah kita kan. Satu lagi doa ialah doa minta berlindung daripada 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Allahumma inni a'udzubika min azabin nar. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil mahya. Siapa pula tu? Ada orang lain bagi kuliah ni. Okey, apa tadi? Ya Allah, aku berlindung padamu daripada azab kubur dan azab neraka, dan aku berlindung padamu daripada fitnah hidup dan mati, dan aku berlindung padamu daripada fitnah Dajjal. Jadi ini 3 doa yang Nabi sering baca lah. Jadi eloklah kita baca. Kalaulah katakan dalam sembahyang fardu kita berjamaah dengan imam, itu kena ikut imam lah. Kalau imam salam, kita salam lah. Kalau tak sempat doa ni, bacalah dalam sembahyang sunat kita. Qabliyah, Ba'diyah, sembahyang sunat tahajud. Doa-doa ni. Dan juga yang dikatakan batal berkata-kata ni ialah batal sembahyang dengan berkata-kata 2 huruf. Dia bukan kalimat, dia bukan perkataan, tapi huruf. Kata-kata yang terbentuk daripada 2 huruf. Huruf ni huruf hijaiyah lah. Huruf hijaiyah. Sama ada difahami atau tidak perkataan itu. Maknanya 2 huruf yang difahami ataupun 2 huruf yang tak difahami. Yang bukan Quran, yang bukan zikir, yang bukan doa, dan sengaja. Itu 3 tu. Dia 3 dia punya poin dia. Apa contoh perkataan yang bukan huruf berkata-kata dengan 2 huruf yang dipahami atau tidak dipahami? Contohnya macam la malib, la ni tidak lah kan? La ni dia dipahami. La ni maknanya jangan ataupun tidak. La malib, la. Jadi dia 2 huruf, lam dengan alif. La. Itu yang dipahami. Ataupun perkataan yang tak dipahami. Contohnya ba ataupun sa, sin alif sa, contohnya sa. Tak faham apa makna sa. Tapi sin alif tu dia terbentuk daripada 2 huruf. Itu contohnya lah. Atau dengan 1 huruf. 1 huruf pun boleh bawa batal yang difahami. Yang difahami. Huruf hijaiyah, huruf Arab ni. Yang difahami walaupun 1 huruf. Seperti huruf qi, qaf baris bawah, qi. Yang bermakna dalam bahasa Arabnya berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Qi. Qi ni maknanya kita hadapkan pada seorang yang singular, kita kata qi. Jaga-jagalah, qi. Kalau ramai, qu anfusakum, qu. Itu kalau ramai. Tapi qi ni untuk seorang. Ataupun ain bagi bawah, ain yang bermakna peliharalah. Ini semua contoh-contoh huruf yang satu huruf tetapi memberi makna. Kalau disebut secara sengaja, maka batal. Atas sembahyang. Atau berkata dengan 1 huruf yang bermad. 1 huruf yang bermad seperti alif, waw atau ya. Itu pun terjadi 2 huruf juga yang membatalkan sembahyang. Macam alif ni kan. Alif ni kalau katakan dia
A, contohnya A, alif atas A tu ada makna. A ni maknanya kalau bahasa Arab huruf istifham. Adakah? Itu, adakah? Ataupun wa. Wa ni pun dia satu huruf, kalau bagi atas wa dan. Wa satu huruf yang memberi makna lah. Kalau ya ni tak, ya tak ada lah. Tapi kalau katakan alif waw ya ni memang huruf mat, kita sambung dengan huruf lain, contohnya ba contohnya, ataupun sa, ataupun la, ataupun ma kan. Jadi dua perkataan walaupun tak ada makna tapi dia termasuk dalam yang membatalkan, sama dengan waw. Lu, bu, su kan. Dia terbentuk daripada dua perkataan. Dua perkataan, dua huruf. Ataupun ya. Macam fi. Fi ada makna lah. Fi ataupun li. Li ada makna. Lam ya, bawah li ada makna li. Itu semua membatalkan. Jadi maknanya poin ni ialah dalam sembahyang ni tak usah sibuklah nak cakap benda-benda lain daripada Quran, nak menyebut lain daripada zikir dan juga doa. Itu poin dia. Maknanya dalam sembahyang ni memang kita tahan diri lah daripada sibuk nak cakap benda-benda lain. Sebab sembahyang ni kita nak tumpu atau khusyuk dalam sembahyang. Maka tumpuan kita lebih baik kita tadabbur ayat Quran contohnya. Kita baca Quran ataupun kita dengar bacaan imam, kita tadabbur, itu lebih utama supaya menyibukkan pemikiran kita, menyibukkan fikiran kita dengan mentadabbur ayat-ayat ataupun mentadabbur zikir-zikir ataupun mentadabbur doa-doa. Contoh doa duduk antara sujud kan. Rabbighfirli, ya Allah ampunkanlah aku, warhamni, kasihanilah aku, wajburni, baikilah aku, warfa'ni, tinggikanlah aku, warzuqni, berilah rezeki pada aku, wa'fu anni, wa'afini, dan berilah kesihatan pada aku, wa'fu anni, dan ampunkanlah dosa aku. Kan lebih baik kita tadabbur makna-makna itu daripada kita sibuk dengan perkataan-perkataan lain ya. Itu maksudnya. Ini nama sembahyang. Jangan ada perkataan lain, jangan ada perkataan tambah kalau lah ada yang lebih sisi. Makna sembahyang ni kalau kita 10 minit kita sembahyang, 10 minit lah dalam kita zikir pada Allah. Itu kelebihan sembahyang. Maknanya 10 minit kita sembahyang, 10 minit kita nak latih lidah kita cakap benda-benda yang zikir je. Saya tak langsung dia pertama dia membersihkan lidah kita daripada dosa, yang kedua menambah pahala daripada channel lidah kita ni. Yang kita melatih lidah supaya banyak berzikir dan mengelakkan perkataan yang sia-sia. Itu kelebihan dalam sembahyang. Sembahyang ni satu tamrin dalam lidah kita. Supaya lepas sembahyang, lidah yang sama juga kita kena jagalah. Kalau dalam sembahyang kita tak mengumpat, luar sembahyang pun tak mengumpat. Dalam sembahyang kita tak mengatur orang, luar sembahyang pun tak mengatur. Jangan habis sembahyang assalamualaikum tu mengatur orang. Itu maknanya kita gagal lah. Ataupun assalamualaikum habis doa kat masjid, keluar di tangga masjid dah mula mengatur orang. Mula mengatur orang, maki hama orang dan seumpamanya. Itu maknanya tak kenalah. Sembahyang kita tu bukan sembahyang tu, kita sendiri yang mendirikan sembahyang tu ada yang tak kena. Baik, kalau berdehem macam mana berdehem? Berdehem pun balik pada yang tadi lah. Kalau berdehem yang berdehem yang tidak terbentuk daripada dua huruf tadi kan. Contoh kalau katakan kalau orang berdehem, hem kan dia daripada ha, ya, mim kan, hem kan, hem. Itu batal lah. Tambah kalau hem ni ada makna kan. Nampak orang lalu hem. Sempat mengurat orang dalam sembahyang. Itu pun membatalkan sembahyang. Tapi kalau katakan kita berdehem kerana ada benda sangkut kat tekak. Itu ada perbahasan lah. Ada perbahasan. Maknanya selagi tak buka mulut berdehem tu, maknanya dia tak mengeluarkan perkataan, mengeluarkan huruf, maka tak batal. Ataupun ada juga yang membahaskan kalau dalam ada yang mengatakan berdehem begitu hanya pada bacaan yang wajib. Bacaan yang sunat tak boleh. Tapi ada juga ulama berbahas, ini nama ulama dia bahas sebenarnya kalau selagi berdehem tu tak buka mulut dan tak mengeluarkan dua huruf tadi, maka tak batal. Tidak batal. Tapi ada juga pandangan ulama, kalaulah sengaja berdehem tak berhenti kan, itu pun membatalkan sembahyang. Sengaja kan.
semayang pula buat gitu. Itu maknanya boleh jatuh batas semayang juga. Baik. Yang ke-8 tidak melebihkan perbuatan rukun fi'li. Iaitu tidak melebihkan, tidak menambah rukun fi'li dengan sengaja. Seperti sujud 3 kali, sepatut sujud 2 kali dalam satu rakaat, tambah 3 pula. Atau rokok 2 kali. Kecuali dah rokok sembahyang, sunat, gerhana matahari, gerhana bulan, memang 2 kali rokok kan. Itu tak ada masalah. Ini membatalkan sebenarnya. Kalau katakan tak cukup pula, katakan lepas baca Fatihah tu sujud. Ini kalau melebihkan, kalau tiba mengurangkan, kalau dengan lupa lah, kalau dengan lupa, katakan lepas Fatihah tu sujud. Terlupa. Sebab lupa ni, ada imam dulu kan, Fatihah pun dia lupa. Sampai tahap punya orang lupa dan sembahyang ada. Fatihah pun tak baca. Ada kes betul kan. Jadi kalau katakan kes lupa lah, sujud sekali dah bangun kan contohnya. Ataupun rokok sekali dah bangun. Kalau lah dengan tidak sengaja, maka kena ganti dah rakaat tu. Kena ganti, mana rakaat tu tak pakai. Tapi kalau dengan sengaja, batal. Dengan sengaja, batal. Sengaja tak nak rokok tu, itu batal. Baik. Misalnya ia musalli sujud di atas suatu benda yang tajam, lalu diangkatkan dahinya, kemudian disujud semula. Dia sujud, ada batu, diangkat, dia bersihkan batu, sujud balik. Itu sudah dianggap menambah sujud walaupun diangkat sedikit saja kepalanya. Baik. Perbuatan begini dinamakan menambah rukun fi'li, rukun perbuatan. Maka batallah sembahyangnya. Lain-lain yang mesti ditinggalkan ialah perbuatan yang tidak berkaitan dengan sembahyang, seperti memukul 3 kali. Pukul baby ke kan, pukul apa ke, 3 kali. Sebab pukul ni dia akan libatkan pergerakan yang besar. Kalau tangan, kalau pukul dengan tangan maknanya dia akan libatkan pergerakan pada siku, lengan kita dan sampai tapak tangan dan juga jari. Kalau katakan 2 kali, yang 2 kali yang tidak berturut, itu tak apalah. Tapi kalau katakan kita pukul, kita angkat ni dah satu. Nak pukul lagi, itu dah 2 dah. Mana kalau katakan angkat, pukul, angkat lagi, itu dah 3. Dah 3 dah. Ataupun melangkah 3 kali berturut-turut. Kalau tak berturut-turut, tak apa. Dan selain daripada itu. Atau satu langkah yang keji, seperti melompat. Dalam sembahyang melompat. Ada cicak ke, ada tikus ke, melompat. Maka batallah sembahyang. Tetapi dimaafkan bagi perbuatan yang sedikit walaupun banyak kali, seperti menggerakkan anak jari ketika membilang tasbih. Ada juga orang sembahyang bilang tasbih kan. Dari segi hukumnya memanglah tak batal, tapi dari segi khusyuk tak sewajarnya lah dalam sembahyang nak pegang tasbih kan. Macam Nabi pernah tegur sahabat sembahyang urut janggut. Melurut janggut, main janggut. Nampak sikoh lah kan. Nampak sikoh kan. Tapi Nabi kata, kalaulah hati dia khusyuk, takkanlah tangan dia sibuk mengurut janggut. Itu maknanya, walaupun mungkin membilang tasbih ni tak batal, tapi maknanya tak sewajarnya lah. Atau anak jari menggaru-garu dengan tidak bergerak tapak tangannya, maka tidaklah batal sembahyangnya. Ini syarat sah yang ke-8. 5 sebenarnya termasuk dalam al-mawani' yang dilarang. Baik, yang ke-9, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Jangan mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa dalam sembahyang. Sembahyang ni memang ada pandangan mengatakan sembahyang ni dia lengkap semua ibadat dalam sembahyang. Sembahyang ada syahadah, 2 kalimah syahadah, dan sembahyang ada sembahyang, dan sembahyang ada puasa, tak makan tak minum. Allahu Akbar dia dah tak makan tak minum. Dan dalam sembahyang ada zakat ni maknanya membersihkan diri
Dan yang ketiga ada haji, sembahyang menghadap kiblat. Jadi kalau kita sembahyang 10 minit, maka 10 minit lah kita berpuasa. Berpuasa daripada makan minum dan daripada apa yang membatalkan puasa. Seperti makan, minum, memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, seperti memasukkan sesuatu ke dalam hidungnya dan telinganya sampai kepada batinnya. Sakat korek hidung awal-awal, apa yang depan-depan tak apalah, sampai ke batin. Sampai ke batin. Maksudnya yang bahagian yang membatalkan puasa lah. Walaupun dipaksa berbuat demikian, kerana nadir, jarang ganjil berlaku sedemikian. Jarang orang dalam sembahyang kena paksa makan dan contohnya. Tapi kalau katakan dalam sembahyang, kita di luar kawal kita, tertelan sesuatu. Benda itu dah sangkut dekat kongkong, lepas tu kita dalam sembahyang tiba tertelan. Itu tak batal, tak di luar kawalan. Tapi kalau dalam sembahyang kita main lidah kita, korek-korek gigi kan, gigi pula ada apa bekas-bekas makan burger, makan rojak ke, makan KFC kan. Korek-korek gigi lama keluar pula daripada gigi, lepas tu telan. Itu batal. Sengaja buat. Dan dua langkah yang dianggap sedikit pada uruf dikira tidak membatalkan sembahyang. Maknanya uruf ni yang mengikut sesuatu yang dikenali dalam masyarakat, adat, sesuatu yang dianggap sedikit lah, pergerakan yang sedikit, tidak membatalkan. Maka inilah semuanya 9 syarat yang mesti dijaga dan dipelihara supaya sah sembahyang. Jika ditinggalkan mana-mana satu daripada syaratnya, saya tidak sahlah sembahyang itu. Jadi di antara pengertian kita memelihara, termasuk golongan yang memelihara solat, inilah benda yang perlu kita jaga, yang kita perlu pelihara supaya sembahyang kita ni sah. Yang pertama, yang kedua, bila sah dapat pahala, Allah Ta'ala terima. Secara fiqahnya Allah Ta'ala terima. Namun pada hakikatnya Allah Ta'ala akan menerima sepenuhnya amalan ni kalaulah dia sah dari segi ilmu fiqahnya dan dia ada khusyuk dan juga ada ikhlas. Itu khusyuk dan ikhlas tu dia dah masuk dalam bab hati lah, sifat qalbiyah, hati. Itu dah sifat semayang yang dalam, yang batin. Secara luar ni, ini yang perlu kita jaga, yang perlu kita pelihara. Maksudnya kalau yang luar ni pun kita tak jaga, tak sah. Contohnya kita tak jaga benda-benda ni, tak sah semayang, maka tak sah kita nak khusyuk dalam semayang. Nak khusyuk macam mana kalau semayang pun tak sah? Nak ikhlas macam mana kalau semayang pun tak sah? Ibarat macam orang ni lah, setengah orang kan, dia kata saya tak pakai tudung, saya tak tutup aurat, tapi hati saya ikhlas. Jadi macam mana orang yang tak buat satu amalan, tiba dia kata dia ikhlas? Tak boleh. Dia tak semayang contohnya, dia kata walaupun saya tak semayang tapi hati saya ikhlas pada Allah. Ini semua kata-kata yang sebenarnya ditipu oleh syaitan. Was-was yang dicampak oleh syaitan dalam hati manusia. Orang tak beramal, dia nak ikhlas macam mana? Itu kena faham. Jadi ada juga amalan yang segi fiqahnya sah, maknanya kewajipan sembahyang itu lepas, tapi sama ada kurang pahala disebabkan kurang khusyuk ataupun kurang dia punya pahala disebabkan keikhlasan itu sendiri. Bahkan ada juga sembahyang yang segi fiqahnya sah, maknanya diterima dari sudut hukum, dia telah melaksanakan sembahyang, tapi tak ada pahala. Contohnya sembahyang ada riak dan seumpamanya. Maknanya sembahyang dia sah, tapi pahala ni tak ada. Sebab apa? Kerana niat tu ada bercampur dengan riak. Wala'iyahzubillah. Wallahu a'lam bissawab. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain. Amin. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia, ya Allah, akan lidah bagi engkau supaya membaca engkau dengan lidah itu akan Quran dan hadis Nabi SAW. Ini kita dah bincang panjang minggu lepas. Maknanya Allah Ta'ala direct sound terus, orang kata kan, sound terus tentang bab lidah ni, maknanya letakkan Quran dan hadis tu sebagai yang pertama. Kena baca. Kena baca. Quran dan juga baca hadis-hadis Nabi SAW. Dan juga segala zikir. Zikir
maknanya lafaz zikir. Maksudnya lafaz zikir. Subhanallah, tasbih, alhamdulillah, tahmid, Allahu akbar, takbir, la ilaha illallah, tahlil, apa nama ni, astaghfirullah, istighfar, Allahumma salli ala Muhammad, selawat, la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim, hauqalah. Itu semua lafaz zikir yang sangat tinggi makna dan juga sangat besar pahala yang membawa kepada berat timbangan di akhirat nanti. Patutlah zikir ni dianggap antara amalan yang paling afdal. Sebab apa? Dia zikir ni satu yang ringan di lidah, tapi pahalanya besar. Bahkan membaca Quran pun termasuk zikir. Semayang pun masuk zikir. Doa pun termasuk zikir. Cuma yang dimasukkan dalam pengajian kita ni, menyatakan bab lidah ni ialah lafaz zikir. Maknanya bila kita melafazkan zikir, situ ada pahala. Ada pahalanya. Walaupun dari sudut kesempurnaan zikir itu mestilah dengan lidah dan hati. Sebab perkataan zikir itu maknanya ingat. Bila ingat, disebut dengan lidah dan ingat dalam hati kita. Dan lebih sempurna lagi, lafaz zikir itu difahami. Pemikiran kita, akal kita faham. Mentadabur apa yang lafaz-lafaz. La ilaha illallah. Contohnya kan. Dalam hadis menyebut afdalul zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir ialah la ilaha illallah. Patutlah zikir la ilaha illallah ni kena buat setiap hari. Sebab Nabi SAW dah sebut afdalul zikri la ilaha illallah. Pernah Nabi beritahu sahabat, jadidu imanakum. Perbaharuilah iman kamu. Sahabat tanya, kaifa nujaddid imanana? Macam mana kami nak perbaharui iman kami? Nabi kata, aksiru biqauli la ilaha illallah. Perbanyakkanlah menyebut kalimah la ilaha illallah. Itu. Maknanya kalau kita ni dah segi tarbiyah, proses tarbiyah kita ni nak perkukuhkan iman, nak renew iman, nak refresh iman, maka banyakkanlah la ilaha illallah. Maka kita latih lah. Nak jadikan benda ni mudah pada lidah, kita kena latih. Contohnya subuh kita buat 100 kali. Atau lepas maghrib ke, lepas asar ke buat 100 kali. Paling tidak pun sehari dah 200. 200 kali. So kalau kita lebih rajin lagi, setiap lepas sembahyang 100. Jadi dia bila zikir ni dia tak perlu pun kita duduk menghadap kiblat. Kita sambil naik motor pun boleh, sambil naik kereta pun boleh, sambil dalam kuliah pun boleh, tengah tutorial. Sebab libatkan lidah kita dengan hati kan. Bukan mesti ambil wudu. Orang perempuan yang dalam haid pun boleh zikir. Kan? Itu dia. Hatta doa-doa dalam Quran pun, yang kita niatkan sebagai doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyi lana min amrina rasyida. Walaupun doa-doa ni merupa asalnya pada Quran, tapi bila kita niatkan zikir, niatkan doa, maka kita boleh baca walaupun perempuan tengah haid, tak ada masalah. Itu kerana dia dah masuk sebagai doa, sebagai zikrullah. Jadi sebenarnya zikir ni sangat penting. Kalau kita nak hapuskan dosa-dosa, nak bersihkan hati, nak tambah pahala, memang zikrullah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa? Fazkuruni azkurkum. Kamu ingatlah aku, maka aku akan ingat kamu. Jadi maknanya sebanyak mana kita ingat Allah, maka sebanyak itulah ataupun lebih lagi Allah Ta'ala akan ingat kita. Maknanya zikir ini mendekatkan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan menyuruh engkau dengan kebajikan dan melarang daripada kejahatan. Ini maknanya guna lidah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang tahu ada kemungkaran, maka ubah dengan tangan. Tangan ni dua tafsiran. Satu dengan kuasa, authority. Yang kedua memang dengan tangan sungguh. Dengan kekuatan fizikal tangan kita. Betul Imam Ghazali sendiri, zaman dia menghalalkan, mengharuskan. Kalau ada orang buka kedai arak kat kampung tu, maka pecahkan.
Tu Imam Ghazali, ulama sufi gitu. Jadi amar makruf dia boleh berlaku dengan authority ataupun dengan tangan tadi. Yang kedua, fa ilam tastati' fa bi lisani, dengan lidah. Inilah masuk dalam soal amar makruf nahi munkar. Dan memberi nasihat, memberi nasihat sebab ad-dinun nasihat. Agama itu sendiri merupakan nasihat. Nasihat ini mungkin dalam bentuk tazkirah, dalam bentuk tausiah, dalam bentuk posting-posting kita dan sebagainya lah. Itu nasihat. Dan bahkan kita sendiri pun perlu nasihat. Untuk melatih diri, dari tarbiyah fardiyah, kita perlu nasihatkan orang dan orang pun kita pun kena terima nasihat daripada orang lain. Jangan kita hanya menasihati orang lain. Sebab itulah dalam Quran sebut wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tawassaw ini maknanya saling. Aku nasihatmu, mu nasihat aku. Itu namanya tawassaw. Maknanya saling nasihat menasihati. Ini sifat yang sangat baik, mesti ada dalam diri kita. Jadi kita jadilah orang yang boleh memberi manfaat pada orang lain. Sebab di antara ciri-ciri kebaikan Islam pada seseorang itu ialah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Mungkin kita jangan sebut bila nasihat ni kita pergi ceramah, kuliah, kata syarahan, pengisian dan sebagainya. Nasihat ni mungkin orang kata bentuk-bentuk sembang je, sembang-sembang, orang kata tempat-tempat baru kan, dengan kawan-kawan kita sendiri, dengan dengan housemate kita, roommate kita, classmate kita dan sebagainya. Maknanya itu namanya dakwah. Dakwah ni ialah kehidupan. Macam mana kita melalui kehidupan, kita bercampur dengan orang, kita berkawan dengan orang, masa itulah akan berlaku dakwah itu sendiri. Dan mendamaikan engkau akan mereka itu, dan menunaikan engkau akan hajat mereka itu, yakni mereka itu orang Islam lah. Kata ada hadis Nabi SAW menyebut wallahu fi aunihi wallahu fi aunil mar'i makana fi auni akhihi. Allah Taala akan bersama dengan Allah Taala akan menolong seorang tu selama mana dia sendiri orang itu menolong saudaranya. Maknanya mudah cakapnya, faham hadis ni ialah jadilah orang suka menolong orang lain. Jadilah orang yang suka menolong orang lain. Menolong orang lain tak mesti dengan duit, tak mesti dengan material. Mungkin dengan nasihat, dengan orang kata just a single word. Kadang kita ni dengan single word je pun boleh boleh istilahnya mendamaikan orang. Mendamaikan orang ataupun mententeramkan orang. Menenangkan orang, cool down orang yang sedang bermasalah, yang sedang tertekan dan sebagainya. Okay. Dan juga mendamaikan engkau akan mereka itu. Dengan lidahlah kita boleh mendamaikan mereka itu orang-orang Islam. Jadi ini maknanya perkara-perkara yang daripada awal lagi, maknanya musannif kita pengarang kita ni memberikan dia sound terus perkara ni, benda-benda yang sangat sangat utamalah dalam soal penggunaan lidah itu sendiri. Jadi kalau kita lihat apa yang disebut oleh musannif kitab ni, sebenarnya ini adalah merupakan kepribadian seorang dai sebenarnya. Sebagai dai ila Allah, kita ni memang kena istilahnya perlulah kita mengatur diri kita supaya lidah kita ni digunakan sepenuhnya. Orang kata full swing dengan benda-benda. Baca Quran, contohnya, baca hadis, zikrullah, amar ma'ruf, nahi munkar, menunaikan hajat orang Islam yang lain, mendamaikan. Sebab kadang-kadang kita tak sedar, kita berasa kita je pendakwah, tapi kita tak buat perkara ni. Ramai pendakwah yang sebenarnya dia terbelenggu dalam diri dia sendiri. Dia tak ada interaksi dengan orang contohnya. Dakwah ni habis kena sebut, dakwah ni mesti ada interaksi dan mesti ada komunikasi. Kalaulah kita tak berinteraksi dengan manusia, takkan berlaku dakwah. Satu. Yang kedua,
Kalaulah ada interaksi tapi tak berkomunikasi, maka pun tak berlaku dakwah. Yang sempurnanya mesti ada interaksi, muamalah kita dengan orang lain, dengan kawan-kawan, dengan housemate, dengan roommate, dengan classmate, dengan schoolmate, dengan keluarga kita, dengan rakan-rakan kita, dengan itu mesti ada interaksi. Hatta dengan orang-orang bukan Islam. Jangan kita hadkan. Jangan kita sekadar, okay, kita ni geng-geng dakwah je, ni geng-geng jemaah je. Itu salah sebenarnya. Menghadkan kita dalam interaksi dengan manusia ni, untuk orang yang memang kalau dia bercampur orang lain, dia jadi rosak, itu memanglah dia kena hadkan lah. Tapi kalau kita orang-orang yang memang bijak pandai, kita ni orang yang orang kata dah ada tarbiyah, dah ada fikrah, dah ada tamrin dan sebagainya, maka kita ada tanggungjawab untuk dakwah manusia. Kita kena ingat, umat Nabi kita Muhammad SAW ni ada dua jenis. Satu umat dakwah, satu lagi umat ijabah. Umat dakwah ialah umat yang dia belum terima Islam. Itu tanggungjawab kita menyampaikan Islam. Bukan kita cela dia, bukan kita blame dia, bukan kita kutuk dia, bukan kita kafirkan dia dan sebagainya. Itu umat dakwah, orang-orang yang belum Islam. Dia belum revert pada Islam kan. Maka wajib didakwakan. Dan adanya umat yang dikatakan umat ijabah. Ini orang yang dah terima Islam. Orang terima Islam pun macam-macam jenis juga. Ada yang terima Islam secara keturunan, ada yang terima Islam ikut-ikutan, ada yang terima Islam semangat-semangat je. Jadi level tu pun berbeza-beza. Maka di situ pun perlu ada nasihat, mesti ada amar ma'ruf nahi munkar dan seumpamanya. Dan ada dakwah pada mereka. Jadi maknanya sebagai pendakwah kita ini merupakan kerja-kerja utama penggunaan lidah. Sebab itulah Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi-Nabi dulu semuanya menyampaikan Islam dengan seruan. Dakwah ni kan perkataan dakwah ialah seruan. Maknanya satu sehingga dalam Quran menyebut waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tak ada perkataan yang lebih baik melainkan orang yang menyuruh manusia kepada Allah. Wa amila salihan dan dia beramal salih. Maknanya mesti ada kalimah, mesti ada kata-kata, mesti ada komunikasi dengan manusia. Sekadar bercampur manusia, mungkin kita pun baik juga dengan orang bukan Islam kan. Kita punya sama lecture, sama tutorial dan sebagainya, tapi tidak berlaku komunikasi. Bila tak berlaku komunikasi, menyampaikan risalah, maka tak berlaku dakwah sebenarnya. Sebab ada juga orang mengatakan, cukuplah kita tunjukkan akhlak yang baik, sekadar tunjuk akhlak yang baik, lepas tu kita bercampur orang, tapi kita sikit pun tak menyampaikan sesuatu tentang Islam. Maka dakwah tu masih belum sempurna lagi. Itu kena ingatlah. Dan barang sebagainya daripada segala faedah akhirat. Jadi yang kita sebut tadi itu faedahnya kita akan dapat di akhirat. Yang dikerjakan dengan lidah. Seperti menjadikan Allah Ta'ala akan lidah engkau itu kerana maslahah dunia. Allah Ta'ala jadikan juga lidah untuk kita boleh guna bagi benefit kita di dunia. Maslahah ni benefit lah. Orang putih ni benefit. Arab kata maslahah. Maslahah lain, muslihah lain. Maslahah ni kebaikan ataupun benefit lah dalam bahasa Inggeris ni. Seperti mencari harta dengan segala akad. Bila kita mencari harta, ada transaction, maka kena ada akad. Seperti akad jual beli. Maknanya tentukan harga dan sebagainya, baru kita akad. Maka manusia dipegang dengan janjinya. Janji itu transaction lah, akad lah. Dan akad sewa. Kalau akad beli, kita jual beli, akad jual beli, maka berlakulah jual beli. Kalau akad sewa, maka berlakulah sewa, nyewa kan. Itu maslahah dunia kita. Baik. Dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini dengan memeliharanya daripada barang yang yakni perkara-perkara yang tiada dijadikan lidah kerananya, kerana barang, kerana perkara-perkara itu. Iaitu daripada berkata-kata dengan yang dilarang. Jadi maknanya tanda syukur kita, kesempurnaan syukur lah. Pertama memanglah syukur tu kita ucapkan dengan lidah, alhamdulillah. Kemudian kita gunakan nikmat-nikmat ni dengan dengan faedah-faedah tadi lah, faedah akhirat dengan faedah dunia tu. Dan juga termasuk yang kena jaga juga dalam soal mensyukuri nikmat lidah ni ialah memelihara daripada apa yang tidak dijadikan lidah tu kerananya. Apa dia? Daripada berkata-kata yang dilarang seperti berdusta yang menyakiti akan orang yang lain. Berdusta yang menyakiti akan orang yang lain.
Cakap bohong tujuannya untuk menyakitkan orang, menganiaya orang dan sebagainya. Maka itu dosa besar. Maka itu dosa besar. Bersalahan berdusta yang tidak menyakiti, maka iaitu dosa kecil. Cakap dusta apa? Cakap dusta juga, tapi bukan tidak menyakitkan orang. Bukan untuk menzalimi orang kan. Mungkin ini contohnya apa? Contohnya ini banyak orang suka melawak, kadang-kadang suka melawak, suka humor, suka buat kelakar, kadang-kadang cakap benda-benda yang bohong, tapi sebenarnya bukanlah tujuan nak menyakitkan orang. Menyakitkan orang ni contohnya dusta, contohnya kita dalam bahasa kita Melayu lah, kita fitnah contohnya, cakap dusta. Tapi kalau mengumpat dia bukan dusta, mengumpat ni benda yang betul. Setengah orang kata saya tak mengumpat ustaz, saya cakap betul ni. Cakap betul lah mengumpat. Kalau katakan dia cakap yang tak betul, itu nama fitnah ataupun namimah. Bahasa Melayu dia kata fitnah, tapi Arab kata namimah. Maknanya cakap dusta yang tujuan mempelagakan orang contohnya. Menyakitkan orang. Jadi kalau dusta yang tidak menyakiti maka iaitu dosa kecil. Itu dosa kecil. Kecuali kerana hajat. Ada juga hajat. Ada juga dusta tapi kerana hajat. Contohnya apa? Maka tiadalah ada ia seorang itu berdosa. Tidak adalah ia dusta itu berdosa seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia. Orang bergaduh, kita damaikan. Bukan kita hangatkan, bukan kita bakar pun lagi kan. Cuma Melaka kan bakar darah lagi kan. Itu bukan tu, kita damaikan. Jadi bila nak mendamaikan orang, mungkin kita cakap benda yang tak betul lah. Bukan maksudnya tak betul, berdusta. Contohnya kita kata A dengan B bergaduh, kita katakan A, B minta maaf ke, B menyesal ke. Walaupun B tak menyesal. Jumpa B, kita kata A nak settle. Jadi benda tu tujuannya temukan, kemudian nak damaikan. Maka itu tidak dianggap berdusta sebenarnya. Kerana mendamaikan antara manusia. Kerana sabda Nabi SAW ada hujah dia. Laisa bil kazab man yuslihu bainan nas. Rawahu Syaikhan. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kuat hadis ini. Sahih. Artinya tiada mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdusta. Maksudnya memang mungkin dalam kita nak mendamaikan orang ada perkataan-perkataan yang kita reka sendiri sebagainya, tapi itu tidak anggap berdusta. Bila tidak dianggap berdusta maka tidak berdosa. Dan ini tak termasuklah dalam pengertian setengah orang kata ini menghalalkan cara. Tak, ini bukan menghalalkan cara. Inilah cara yang halal. Ini bukan menghalalkan cara, tapi inilah cara yang dihalalkan oleh Islam. Dalam soal mendamaikan. Maknanya nak tunjukkan Islam mengutamakan perdamaian itu sendiri. Sehingga dalam Quran yang kita biasa jumpa dalam surah Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu saudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Wajib perelokkan hubungan antara saudara kamu. Wattaqullah, dan juga bertakwalah pada Allah, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Menunjukkan apa? Menunjukkan memang dalam soal persaudaraan ini akan berlaku cubaan daripada syaitan, daripada manusia untuk pecah belahkan persaudaraan. Maka wajib fa'aslihu, wajib adanya mengislahkan perkara itu. Bila mengislahkan maka la'allakum turhamun, kamu akan dirahmati Allah. Ini yang kita kena faham. Itu dia. Keutamaan mendamaikan manusia. Baik. Kalau musannif rahimahullah ta'ala, bahkan terkadang wajib berdusta. Ada pula wajib berdusta. Ada juga. Wajib berdusta. Seperti apa? Melihat ia seseorang akan orang yang haram dibunuh. Dia lari daripada orang yang nak bunuh dia. Dan orang ni memang difitnah ke, memang nak dianiaya dan sebagainya. Dia bersembunyi. Maka kita yang nampak keadaan tu, kita kena berdusta lah untuk cover orang tu. Yang bersembunyi ia daripada orang yang zalim, yang menghendaki membunuhnya. Orang zalim yang nak bunuh dia, maka wajiblah berdusta kerana melepaskannya daripada dibunuh oleh orang yang zalim itu. Maknanya dalam kes ni, dusta tu maknanya kita cover dia kan. Orang cari dia mana maknanya. Kita tahu dia sembunyi kat mana kan, tapi kita dusta kata saya tak tahu. Dia kata saya tak nampak siapa pun kat sini kan. Contoh gitulah. Cakap yang dusta tapi tujuan untuk melindungi orang yang tidak bersalah, dianiaya orang. Itu termasuk dusta, tapi yang wajib dilakukan untuk menyelamatkan nyawa yang
teraniaya. Baik, qala musannif rahimahullah taala, dan seperti mengumpat, iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang keji, ia akan dia jika didengarnya. Wallahu a'lam. Sambung insya-Allah depan.